Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Intan Kandizan binti Muhammad Nazrin, nombor KTP saya S588083. Kepimpinan menurut saya, pimpin ini telah menjadi sebuah peraturan yang tetap di dalam alam ini bahawasanya segala sesuatu berjalan dengan seorang pemimpin. Walaupun manusia telah dikurniakan oleh Allah SWT akal dan fikiran, kadang-kadang mereka ni tidak menyedari bahawa hidup mereka ni perlu ada pemimpin dan pimpinan. Pemimpin dan pimpinan tu adalah dua perkara yang berbeza. Menurut Kamus Dewan pula, pemimpin ni ialah orang yang memimpin. Menurut Buya Hamka, definisikan pemimpin ini ialah pemimpin supaya tegak. Menurut Buya Hamka ni, hak kepimpinan sebenarnya hendaklah diberikan kepada lelaki lah, kerana menurut beliau, kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta sesuailah dengan keadaan jasmani dan rohani manusia. Dan perkataan khalifah juga digunakan oleh Hamka sebenarnya bagi menjelaskan maksud pemimpin tu. Khalifah tu kan bermaksud ganti Rasulullah SAW dalam urusan pemerintahan atau menjadi pengganti untuk melaksanakan hukuman Allah dalam pemerintahan. Seterusnya, perkataan wali juga digunakan oleh Hamka menjelaskan maksud pemimpin beriman kepada Allah. Hal-hal berkaitan pemimpin adalah merupakan perkara penting. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi peringatan kepada orang beriman secara berulang kali tentangnya. Buya Hamka merupakan seorang yang bersifat proaktif. Proaktif bermaksud seseorang yang mengkurangkan hasil karya buku. Hamka telah berjaya menghasilkan karya buku sebanyak 113 buah buku karya. Jiwa proaktif itulah sebagai salah satu sisi keistimewaan seorang Hamka. Bukan hanya peribadi yang menghasilkan buah pemikiran cemerlang, tapi juga seorang tokoh yang pemikirannya dapat menginspirasikan bagi lahir sejumlah karya yang lain. Buya Hamka telah mengeluarkan karya yang bernilai sastra. Buku tersebut telah melambangkan nama bangsa Indonesia dan mengharumkan Nusantara hingga ke mancanegara. Bukan itu sahaja, Buya Hamka telah menghasilkan karya yang bersifat keilmuan Islam. Buku Ayahku telah menceritakan tentang bagaimana perjuangan kaum agamawan di Sumatera, merupakan salah satu tokoh pergerakan yang adalah ayahnya sendiri, membumikan spirit keislaman yang bernafaskan nala pembaharuan pemikiran keagamaan. Buku tersebut juga menggambarkan bagaimana pergolakan kaum muda harus bertentangan dengan kaum tua di kampung kelahirannya, negeri Minangkabau. Buya Hamka telah menghasilkan karya yang bersifat nasionalisme dan patriotisme. Buku tersebut menceritakan tentang sejumlah anak-anak muda kala itu yang memintanya menumpahkan semangat juang bagi usaha memerdekakan dan mempertahankan harga diri ibu pertiwi. Buya Hamka telah menghasilkan karya yang bersifat prinsip hidup. Selain memberikan penjelasan kepada setiap tema-tema yang dibahaskan di dalam karya itu, Hamka telah melakukan perbandingan dengan alur pemikiran di luar dunia Islam, seperti pada perbahasan tentang ketuhanan, pandangan hidup, dan sikap manusia menjalani kehidupannya. Hamka bukan sekadar ulama besar, ia juga seorang sastrawan dan wartawan yang banyak berjasa dan berjuang. Perjuangan Hamka dalam menjalankan roda lembaga adalah dengan membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam Indonesia. Hamka juga memegang posisi sebagai pemegang tampuk tertinggi Lembaga Perserikatan Ulama-Ulama Bangsa, juga pucuk pimpinan Ormas Muhammadiyah Sumatera Barat, serta penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Hal ini jelas membuktikan perjuangan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh Hamka yang patut dicontohi. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin. Menurut Hamka, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Antaranya ialah kekuatan, keturunan, kepandaian, serta pemimpin lain mengakuinya sebagai pemimpin. Hamka menjelaskan kerana dia diakui lebih kuat, lebih pandai dan lebih dapat dikemukakan. Dia bersedia naik dan yang lain bersedia turun. Dia bersedia mengatur dan yang lain bersedia untuk diatur. Sebabnya bermacam-macam. Ada kerana keturunan, seumpama anak seorang ulama yang menjadi ulama pula kerana lingkungan dan pergaulan dan kebiasaan di dalam rumah ayahnya yang dilihatnya sejak kecil. Seterusnya ialah ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan juga dapat menaikkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Tetapi, pemimpin yang sejati kerap kali tidaklah terdiri daripada orang yang sangat pintar. Malahan, kerap kali pemimpin-pemimpin besar dunia mempergunakan orang-orang yang berilmu sebagai pembantu untuk mencapai matlamatnya. Pemimpin yang sejati adalah satu jiwa atau satu pribadi yang lain daripada yang lain. Terdapat faktor lain yang mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin, antaranya ialah agama, fahaman dan perebutan pengaruh. Hamka menegaskan agama yang dipeluk atau kitab-kitab yang dibaca atau satu fahaman yang dipegang teguh, semuanya pun menentukan corak pemimpin. Bahkan, perlumbaan perebutan pengaruh dan kuasa dengan pemimpin yang lain yang sama-sama hidup menjadi saringan juga buat menentukan kelemahan dan kekuatan. Kegairahan untuk mendapatkan sesuatu pangkat dan kedudukan adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi munafik. Bagi mereka, gelaran pemimpin adalah merupakan satu kemegahan pribadi walaupun tidak ada garis panduan yang nyata tentang apa yang akan dipimpinnya. Saya akan membincangkan tentang sifat pemimpin. Yang pertama ialah amanah ataupun jujur. Sebagai seorang pemimpin, kejujuran dapat dilihat melalui keberanian dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, Hamka telah menyarankan para pemimpin untuk menilai manfaat dan mudarat sebelum melakukan sebarang keputusan kerana keputusan ataupun tindakan yang salah akan merugikan masyarakat. Seterusnya ialah berani. Sebagai seorang pemimpin, hendaklah mempunyai sifat berani dalam membuat sebarang tindakan dengan tegas. Sebagai contoh, Buya Hamka telah dipenjara. Beliau telah melarang isterinya untuk membuat surat permohonan maaf secara terus kepada Presiden Soekarno. Hal ini kerana beliau ditahan disebabkan oleh soal politik, di mana Presiden Soekarno tidak menyetujui aliran politik beliau. Beliau juga telah melarang keras para pembaca tafsiran Al-Azhar supaya tidak mengapu para pemimpin yang tidak adil dan merampas kemerdekaan mereka. Kesimpulannya, Hamka telah membincangkan sifat-sifat pemimpin yang diingini oleh semua masyarakat yang bersih daripada penyelewengan dan diredai oleh Allah. Antara sifat tersebut ialah berani, bersabar, mencintai keadilan, amanah, bertanggungjawab, bijaksana dan bertimbang rasa.